Assalamualaikum dan hai kepada selaku pensyarah Puan Siti Nabila binti Celso dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas. Hadirnya kami pada hari ini adalah untuk mempersembahkan tajuk kami iaitu kesan pembalakan yang berleluasa terhadap alam sekitar. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 7 orang ahli. Yang pertama sekali, Muhammad Adam Sufri bin Muhammad Safri. Yang kedua, Muhammad Adib Akmal bin Muhammad Hafiz. Yang ketiga, Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Jamil. Yang keempat, saya, Muhammad Denis Irfan bin Zakaria. Yang kelima, Muhammad Afrin Hakimi bin Adira. Yang keenam, Muhammad Afiq Aikin bin Maslan. Dan akhir sekali, Muhammad Irfan Zakri Rawiyani. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang pengenalan bagi tajuk kumpulan kami. Pembalakan haram dapat didefinisikan sebagai pencurian balak di kawasan hutan. Sekiranya aktiviti pembalakan ini tidak dibendung, maka akan berlaku kesan yang buruk terhadap alam sekitar kita ini. Sebagai contohnya, kepupusan flora dan fauna, tanah runtuh, hakisan tanah yang kerap berlaku di lereng-lereng bukit seperti Genting Highland, banjir dan akhir sekali pencemaran air yang berlaku kepada orang asli di Tasik Chini. Sebagai seorang pelajar yang mencintai alam sekitar, kita perlu mengambil tindakan terhadap persalahan laku tersebut. Sebagai contohnya, kita boleh melaporkan aktiviti mereka kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa akan mengambil tindakan selanjutnya dengan mengenakan denda ataupun saman kepada mereka. Oleh itu, pelajar ataupun mahasiswi-mahasiswa perlu prihatin terhadap alam sekitar supaya terjaga untuk generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Zufi bin Muhammad Safri dan saya akan membentangkan tentang penyertaan masalah. Yang pertama ialah pembalakan hutan kian berleluasa di muka bumi. Hal ini menyebabkan terganggunya penduduk yang tinggal di kawasan hutan seperti orang asli. Pembalakan hutan telah menyebabkan penduduk kampung tersebut mengalami kesulitan dan penderitaan kerana berlaku pencemaran air, kehilangan khazanah hutan dan mata pencarian. Seterusnya, yang kedua ialah pembalakan hutan akan menjejaskan sumber makanan dan minuman. Hal ini kerana terdapat laporan daripada seseorang penduduk mengatakan sumber air yang dibawa dari sungai selalu keruh ketika hujan. Air keruh tersebut berpunca daripada selut atau tanah hasil dari pembalakan jatuh ke dalam sungai. Akhir sekali, pembalakan hutan akan mengganggu sistem rangkaian makanan. Hal ini, pembalakan telah merosakkan habitat flora dan fauna dan menyebabkan haiwan-haiwan hutan mula berhijrah ke tempat yang baru. Ia telah menyebabkan banyak binatang liar yang dijumpai membuat kacau di tempat pelancongan kerana tempat pelancongan memberi makanan untuk haiwan tersebut meneruskan hidup. Seterusnya, objektif. Yang pertama, untuk mengkaji sejauh mana keprihatinan pelajar-pelajar terhadap alam sekitar. Yang kedua, untuk mengkaji kefahaman pelajar di Perumahan ITHM terhadap kesan pembalakan kepada alam sekitar. Dan ketiga, untuk mengkaji pandangan pelajar tentang cara yang sesuai bagi mencegah kes pembalakan yang berleluasa di dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Maslan. Saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini terbahagi kepada dua. Kepentingan kepada pelajar UTHM dan kepentingan kepada diri sendiri. Kepentingan kepada pelajar UTHM, kita dapat membuka mata pelajar untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Maknanya, alam sekitar akan jadi lebih cantik dan ceria. Seterusnya, dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesan yang akan berlaku akibat penebangan hutan yang tidak terkawal. Penebangan hutan yang tidak terkawal ini akan menyebabkan tanah runtuh dan juga banjir kilat. Akhir sekali, persekitaran yang bersih akan menjamin kesihatan para pelajar. Kepentingan kepada diri sendiri. Yang pertama, memberi kesedaran untuk menyayangi alam sekitar. Maknanya, alam sekitar akan menjadi lebih ceria dan kita dapat peroleh persekitaran yang bersih dan menarik. Seterusnya, menjadikan seseorang cinta akan alam sekitar dan alam sekitar akan menjadi lebih terjaga dan bersih. Akhir sekali, kita juga dapat menanam sikap keprihatinan dalam diri
dan juga masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Akmal akan meneruskan dapatan kajian bagi soalan 9 hingga 11. Bagi soalan 9, soalannya berbunyi, pada pendapat anda, apakah kesan pembalakan terhadap alam sekitar pada ketika ini? Berikan dua kesan tersebut. Jawapan yang diberikan ialah dua kesan pembalakan terhadap alam sekitar ketika ini ialah pemanasan global pada seluruh dunia. Hal ini demikian kerana pokok merupakan pemuka oksigen yang tersebar di ruang udara. Tanpa sebuah kawasan tersebut akan menjadi panas dan memberi kesan yang sama pada tempat lain. Selain itu, pembalakan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna. Hal ini demikian kerana flora dan fauna telah kehilangan habitat mereka untuk berlindung dari bahaya. Bagi soalan 10, apakah cadangan atau langkah yang dapat dikemukakan dalam mengurangkan kesan pembalakan terhadap alam sekitar? Jawapan yang diberikan ialah memanfaatkan penggunaan teknologi yang kian maju. Hal ini demikian supaya sebaik kita menggunakan kertas yang datangnya dari pokok, kita pakai capaian internet yang meluas dan tidak melibatkan pemotongan pokok. Selain itu, kita boleh mengurangkan kos pembelian rumah pada masa ini. Hal ini demikian kerana ramai inginkan tanah yang murah dan memudahkan perjalanan kehidupan yang secara langsungnya menyebabkan timbulnya idea sesebuah syarikat untuk melaksanakan pembalakan di kawasan luar bandar. Soalan yang terakhir ialah, sekiranya anda diberi tanggungjawab dalam memastikan keindahan alam sekitar terjaga, berikan cadangan anda dalam menarik minat anak-anak muda dalam menjaga alam sekitar daripada aktiviti pembalakan haram ini. Jawapan yang diberikan ialah, sekiranya saya diberi tanggungjawab dalam memastikan keindahan alam sekitar terjaga, saya akan menunjukkan pada mereka bahawa kawasan alam sekitar dapat diubah sedikit menjadi kawasan riadah atau menimbulkan suatu panorama yang akan sentiasa menarik perhatian anak-anak muda untuk datang menginggah, sama ada untuk menghayati pemandangan, bergambar maupun mengkaji selidik kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan dapatan kajian. Dalam bahagian dapatan kajian terbagi kepada dua, iaitu demografi responden dan dapatan soal selidik yang mengenai dengan beberapa objektif kajian yang kami akan bincangkan. Semua responden dalam kajian ini merupakan pelajar Universiti Tun Hussein On, UTHM, dan juga beberapa orang awam yang sanggup membantu kami dalam menjawab soal selidik ini pada platform Google Form. Seterusnya, bagi berkaitan dengan demografi responden, dalam kajian ini terdapat sebanyak 30 orang responden telah mengambil bahagian dalam menjawab borang soal selidik di platform Google Form yang telah kami sediakan. Demografi responden telah dianalisis melalui 3 aspek, iaitu umur, jantina dan bangsa. Data tersebut akan dikumpulkan dan disertakan melalui carta pie ataupun carta bar. Okay. Di sini menunjukkan bahawa contoh data yang diambil tersebut iaitu umur, jantina dan bangsa. Okay. Seterusnya, dia berkaitan dengan bahagian data soal selidik, iaitu dalam bahagian ini dia telah menerangkan berkaitan dengan beberapa soalan. Responden perlu bertanda iaitu ya atau tidak pada soalan mengenai berkaitan beberapa tajuk, iaitu kesan pembalakan yang berleluasa. Okay. Hasil dapatan soal sidik akan dihuraikan menurut item-item yang digunakan dalam soal sidik melalui skala likat 2 peringkat, iaitu ya atau tidak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Zakri Rawiyani, akan menyambung pembincangan kami pada hari ini, iaitu pembincangan. Yang pertama ialah keprihatinan pelajar UTHM terhadap alam sekitar. Yang kedua, kepahaman pelajar diploma UTHM terhadap kesan pembalakan kepada alam sekitar.
Yang ketiga ialah pandangan pelajar tentang cara yang sesuai bagi mengelakkan kes pembalakan. Setiap pembincangan kami telah mencapai objektif kajian kami. Pada perbincangan yang pertama, keprihatinan pelajar ujian terhadap alam sekitar. Berdasarkan soalan yang diutarakan pada responden pada soalan 1, iaitu adakah anda mengetahui tentang kesan yang sedang berleluasa terhadap alam sekitar? Responden telah menjawab soalan ini bagi mengetahui tentang kesan yang sedang berleluasa. Apabila seseorang itu mengenal pasti tentang kesan yang sedang berlaku, ia menunjukkan mereka prihatin terhadap alam sekitar. Soalan kedua iaitu adakah anda mencintai alam sekitar? Pencintaan seseorang manusia terhadap alam sekitar dapat menunjukkan sedikit sebanyak keprihatinan mereka dalam alam sekitar. Yang kedua ialah kepahaman pelajar diploma UTSM terhadap kesan pembalakan kepada alam sekitar. Pada perbincangan kali ini, soalan 3 dan soalan 9 diutarakan bagi membincangkannya. Pada soalan 3, pernahkah anda diberitahui tentang keburukan pembalakan terhadap alam sekitar? Soalan ini menunjukkan kepahaman mereka tentang kesan pembalakan kerana apabila seorang itu memahami tentang kesan pembalakan ini, ia menunjukkan sedikit sebanyak kepahaman mereka dalam sesuatu perkara. Soalan 9 ditunjukkan bahawa pada pendapat anda, apakah kesan pembalakan terhadap alam sekitar pada ketika ini? Berikan dua kesan tersebut. Apabila seseorang responden telah memberikan dua kesan tersebut, ini menunjukkan kepahaman mereka sangat mendalam kerana mereka dapat memberitahu kami apakah kesan-kesan yang sedang berlaku pada alam sekitar. Perbincangan yang ketiga, pandangan pelajar tentang cara yang sesuai bagi mengelakkan kes pembalakan. Kesemua soalan yang ditujukan sangat menitik beratkan tentang pandangan pelajar tentang cara yang sesuai bagi mengelakkan kes pembalakan. Itu saja daripada saya kerana kesetukan masa. Kita beralih kepada ahli yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afli Hakimi akan menerangkan sedikit kesimpulan daripada data kajian kami. Okey. Hutan merupakan khazanah Tuhan yang perlu dijaga oleh sekalian manusia. Oleh itu, kesedaran yang mendalam perlu dipupuk lebih awal supaya daya pemikiran anak muda dan generasi yang akan datang akan lebih terbuka supaya mereka akan dapat lihat apa yang perlu diteruskan dan tidak perlu diteruskan. Daripada soalan selidik ini, kita dapat lihat bahawa kesedaran pada masyarakat berkaitan hutan cukup dalam. Cuma pada masyarakat mereka tidak mempunyai kuasa yang terlalu besar untuk menghalang daripada pembalakan ini terus berlaku. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.